Buletin 1.30 25 November antara paparan hari ini. Perenggan kehadiran Joe Low dalam satu mesyuarat lembaga pengarah 1MDB diarah digugurkan. Rumah didiami musnah dalam kebakaran, 3 beranak rentung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azaria Tagaya. 3 beranak rentung selepas rumah yang didiami musnah dalam kebakaran kira-kira jam 1.15 pagi tadi di Kampung Jungkun Menumbuk, Kuala Penyu, Sabah. Menurut Ketua Balai Bomba Kuala Penyu, Thompson Tommy, kebakaran membabitkan rumah jenis tidak kekal. Lokasi kejadian terletak kira-kira 43 km dari Balai Bomba Kuala Penyu. Api dapat dikawal kira-kira jam 2.16 pagi. Mangsa dikenali sebagai Yamal Suhud, 80 tahun, Saadah Mumin, 70 tahun, dipercayai isterinya dan anak mereka Ismail Yamal, 45 tahun. Ketika ditemukan, 3 mereka dalam keadaan rentung. Mayat pertama ditemui pada kira-kira jam 2.24 pagi, disusuli mayat kedua pada jam 2.34 pagi, manakala mayat terakhir ditemui pada 4.30 pagi. Menurut Thompson, 2 mangsa ditemui di bahagian depan pintu utama dan seorang lagi mangsa di sebuah bilik. Operasi tamat pada kira-kira jam 6.13 pagi tadi. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kehadiran ahli perniagaan yang sedang diburu Low Teck Joe atau Joe Low pada mesyuarat Lembaga Pengarah One Malaysia Development Berhad 1MDB diarah untuk disembunyikan. Berikutan itu, perenggan berkaitan kehadiran Joe Low digugurkan dalam penyediaan laporan akhir pengauditan 1MDB. Menurut Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Mohamad, perkara itu diarahkan bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Shukri Saleh pada 26 Februari 2016 atas alasan ia sensitif dan untuk mengelak fakta diputar belit pihak pembangkang ketika itu. Katanya beliau telah menyampaikan taklimat kepada mesyuarat jemaah menteri mengenai pindaan kepada laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum laporan berkenaan dimuktamad dan dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang awam negara PAC pada 4 Mac 2016. Jabatan audit juga memaklumkan laporan akhir pengauditan 1MDB yang asal dan tidak mengandungi apa-apa pindaan sudah diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan pihak polis untuk tindakan lanjut. Pegawai kerajaan diminta bersabar dengan menteri, timbalan menteri serta pegawai lantikan politik yang masih belum berpengalaman. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, pengalaman yang kurang berbanding pegawai kanan kerajaan menjadi antara sebab mereka takut berurusan serta mempunyai pendapat tidak selari dengan kekangan peraturan pentadbiran yang perlu dipatuhi. Kadang-kadang kita nak betulkan orang tak mau ikut macam mana kita nak. Tetapi kita kena ada patience. Saya sendiri sekarang ni tugas saya, kerja saya jauh lebih banyak daripada dulu saya jadi Perdana Menteri. Sekarang ni tak berhenti. Menteri, timbalan menteri datang jumpa nak tahu itu, nak tahu ini. Di antara kerajaan kita cuma 2-3 orang saya yang mempunyai pengalaman. Jadi 2-3 orang ini mestilah bersabar. Kalau tak sabar, tak toleran, saya fikir kita tak boleh jalan. Malah kerana kurang pengalaman juga, ada kalangan menteri katanya bertindak lari dan tidak mahu bertemu media. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan dikemukakan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Muhammad Shukri Abdul, yang bertanya mengenai campur tangan pegawai lantikan politik yang enggan mematuhi peraturan sebenar proses pentadbiran menyebabkan pihaknya terpaksa campur tangan. Soalan itu dikemukakan dalam sesi soal jawab sempena Majlis Perjumpaan Pegawai Kanan Kerajaan bersama Perdana Menteri di Langkawi. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar.
Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keputusan untuk tidak meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai pembasmian diskriminasi kaum ICED bukan atas tekanan politik. Sebaliknya, ujar Tun Dr. Mahathir, keputusan dibuat hasil perbincangan Kabinet Jumaat lalu selepas mengambil kira asas perlembagaan. Kita daripada awal dah, di masa saya ada di New York, saya telah nyatakan bahawa negara kita ini mempunyai penduduk berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya. Dan perkara yang nak di-ratify ini adalah satu perkara yang rumit. Kita bukan kata kita tetap akan ratify. Conditional upon acceptance, diterima atau oleh rakyat ataupun tidak. Malah untuk meminda perlembagaan, katanya kerajaan memerlukan sokongan 2/3. Ini disifatkan mustahil kerana ada wakil kerajaan sendiri tidak bersetuju dengan ratifikasi itu. Projek Kereta Nasional ketiga adalah projek swasta dan kerajaan terbuka kepada cadangan oleh mana-mana syarikat swasta untuk membangunkan projek itu. Menurut Tun Dr. Mahathir, sudah ada beberapa pihak menyatakan keinginan menyertai projek itu. Ramai yang ingin tahu dan telah menyatakan ingin mengambil bahagian. Projek ini bukan projek kerajaan, projek swasta. Jadi terpulanglah kepada swasta. Kalau mereka berminat, mereka boleh mengadakan Pro 3 ini. Beliau mengulas perkembangan cadangan projek itu selepas mengadakan lawatan ke negara berpotensi seperti Jepun baru-baru ini. Justru sesi ini menjadi medium terbaik pertemuan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di Doha untuk memulakan lawatan rasmi 3 hari ke Qatar. Pesawat membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Hamad pada jam 5.45 pagi waktu Doha. Ketibaan Datuk Seri Dr. Wan Azizah disambut penolong Setiausaha Rendah Hal Ehwal Sosial Ghanim Mubarak Ali Al-Kuwari dan Duta Besar Malaysia ke Qatar, Datuk Ahmad Fadil Samsudin. Ini lawatan rasmi pertama beliau ke Qatar selepas dilantik Timbalan Perdana Menteri pada 21 Mei lalu. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dijadual membuat kunjungan hormat ke atas Emir Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani serta mengunjungi Perdana Menteri Qatar dan Menteri Dalam Negeri Sheikh Abdullah Nasir Khalifa Al Thani. Atur cara lawatan beliau termasuk pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Qatar dan Menteri Negara bagi Hal Ehwal Pertahanan Dr. Khalid Muhammad Al Atiyah serta pertemuan dengan Menteri Pembangunan Pentadbiran, Buruh dan Sosial Hal Ehwal Yusuf Muhammad Al Uthman Fakhru dan penyampaian dalam sektor hal ehwal sosial. Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga akan menyampaikan ucapan bertajuk Malaysia Baru mengemudi perjalanan menuju satu penumpuan di Universiti Qatar. Pemimpin sebelum ini yang memberi ucapan di universiti itu adalah Presiden Erdogan dari Turki pada 2015. Timbalan Perdana Menteri juga akan bertemu naib pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Yayasan Qatar untuk Pendidikan, Sains dan Pembangunan Masyarakat, Sheikha Hind binti Hamad Al Thani dan diaspora Malaysia di Qatar. Turut serta dalam lawatan itu ialah Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Marzuki Yahya dan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Amiruddin Hamzah. Bertemu kembali. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Azmi 73, Pro-Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang baru. Pelantikan Tun Zaki berkuat kuasa 15 Julai lalu bagi tempoh 3 tahun. Menurut kenyataan dikeluarkan Pusat Komunikasi Strategik Universiti berkenaan, bekas Ketua Hakim Negara itu dilantik Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Pemasyhuran beliau akan disempurnakan Chancellor USIM Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud pada istiadat pembukaan Majlis Convocation ke-16 USIM. Tun Zaki baru-baru ini mencipta sejarah membanggakan apabila dilantik Ketua Hakim Mahkamah Tengah Keuangan Antarabangsa Dubai.
Pameran Pertanian, Hortikultur dan Pelancongan Agro Malaysia MAHA 2018 kembali menemui rakyat Malaysia dengan menampilkan pelbagai inovasi terkini dalam industri pertanian. Acara Dwi tahunan itu bermula sejak 22 November lalu dan berlangsung sehingga 2 Disember ini. Berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang, MAHA 2018 menghimpunkan segala hasil pertanian terbaik dari seluruh negara. Pameran pertanian ini dijangka dapat menarik lebih 3.5 juta pengunjung dengan sasaran jualan 300 juta ringgit. Bagi pengunjung yang hadir, inovasi terbaru dalam bidang pertanian, perikanan dan penternakan menjadi tumpuan utama. Daripada saya datang sini, saya lihat MAHA ini dapat kita info mengenai pertanian kita, perkembangan pertanian kita dan seterusnya membantu rakyat Malaysia untuk mengenali pertanian lebih detail lagi. Pameran turut menarik perhatian pengunjung baru dalam kalangan pengunjung muda. Benda ni ayah tua kita ajak mari sini untuk ayah tua kita minat pasal industri pertanian. Dia ajak kita mari sini tengok sama hal ni. Kita pun baru pertama kali datang ni kat MAHA. Lebih menarik lagi, pada penganjuran kali ini menampakkan peningkatan pembabitan usahawan muda. MAHA 2018 terbahagi kepada 6 kluster pameran iaitu agro-kulinari, agro-pelancongan, agro-belia, agro-teknologi, produk asas tani dan jualan serta agro-makanan. Terdapat 7 laman disediakan iaitu laman padi, laman ternakan, laman perikanan, laman nenas, laman herba dan sayur, laman florikultur dan laman mekanisasi, otomasi dan teknologi. Turut disediakan 13 pavilion negeri yang masing-masing mempunyai reka bentuk unik. Rumah negeri ini menampilkan identiti, kebudayaan, pameran dan makanan mereka tersendiri untuk dinikmati pengunjung. Bagi menarik kehadiran pengunjung, MAHA 2018 menampilkan tarikan terbaru iaitu kulineri, sumber rezeki baru, teknologi terkini, jualan industri asas tani berkonsep hypermarket, Miracle Garden, kampung digital Mok Chun dan festival kanak-kanak terbesar Lola Baba. Penjelajah Grand Slam negara Muhammad Mukarrabin Mukhtaruddin atau lebih dikenali sebagai Corbin antara dua calon yang kini bersaing untuk mendapatkan tempat ke penjelajahan Fjällräven Polar 2019 di Kutub Utara. Pihak Fjällräven Polar akan memilih 20 orang daripada 10 pecahan bahagian dunia, manakala 2 orang akan dipilih daripada setiap benua. Corbin bersama seorang penjelajah Indonesia, Willy Kurniawan, kini masing-masing menduduki tempat pertama dan kedua bagi bahagian Asia Oceania. Ekspedisi yang akan dilaksanakan tahun depan itu ditaja sepenuhnya oleh pihak Fjällräven Polar. Menurut Corbin, antara cabaran yang perlu ditempuhi adalah menarik luncur salji dengan bantuan anjing sejauh 300 km dengan suhu sehingga 30 darjah Celsius di bawah paras beku serta cuaca tidak menentu. Kita harus berbangga sebagai rakyat Malaysia, harus bawa nama negara ke peringkat antarabangsa, mencipta kejayaan untuk negara dan bagi saya atlet sukan. Saya atlet sukan dan setiap orang sukakan sukan. Bola sepak menyatukan semua rakyat Malaysia dan sukan-sukan yang lainnya. Jadinya tak ada masalah kalau kita nak buat sesuatu untuk negara dan yang penting ialah semangat kesepaduan antara kita untuk kita boleh mencipta sesuatu untuk negara. Justru Corbin merayu agar rakyat Malaysia dapat mengundi beliau menerusi laman web tertera bagi membolehkannya mendapat undi tertinggi. Untuk terpilih, peserta perlu mendapat undian tertinggi. Tarikh penyertaan sudah dibuka pada 15 November lalu dan akan berakhir pada 13 Disember ini. Corbin bersama 12 peserta terdiri daripada kaki tangan agensi kerajaan serta orang ramai turut mengadakan terjunan udara sebagai memberi sokongan kepadanya. Acara anjuran Rafta Bina Aerosport ini diadakan di Padang Tekah, Taiping, Perak. Ini pula tuah suri rumah Nur Azmira Muhammad Azlan dan pelajar akauntan Gohka Singh yang dinobatkan sebagai pemenang peraduan Switch Save Win anjuran Watson. Mereka membawa pulang kereta Mazda CX-5 bernilai RM132,666. Kempen bermula sejak 4 September hingga 7 November lalu menerima 70,000 penyertaan.
Kempen Switch Save Win kerjasama Watson dengan Mazda Malaysia dan syarat penyertaan orang ramai perlu membeli barangan jenama Watson bernilai RM50. Pengarah urusan Watson Malaysia Karen Low berkata kempen itu adalah sejajar dengan komitmen Watson untuk memberi pengalaman membeli belah terbaik kepada pelanggannya. Target kempen ini seharusnya saya ingat bagi peluang untuk rakyat Malaysia untuk menyokong barangan jenama Watson yang berpatutan dari segi harga dan juga dari segi kualiti. Dari kempen ini kita dapat ramai customer, sebanyak 70,000 customer mengambil bahagian dalam kempen ini. Dalam pada itu, pada majlis sama, Watson turut mengumumkan bintang media sosial pertamanya. Menerusi persaingan sengit 500 penggiat media sosial itu, Fasiha Latif, 25 tahun, graduan bidang perubatan Universiti Luar Negara, dipilih sebagai pemenang. Beliau mendapat 5 hadiah utama termasuk wang tunai RM10,000 dan melayakkan dirinya menandatangani kontrak setahun bersama Watson. Pusingan top social influencer itu diadili selebriti Shah Al-Yahya, Nora Danish dan juara Miss International Malaysia Rubini Sambantan. Okay, what does it take to stand out? Seketika nanti, kanak-kanak terperangkap bas dipandu laju terhumban ke dalam terusan. Laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 25 orang terbunuh apabila sebuah bas terhumban ke dalam terusan di selatan India. Menurut pihak berkuasa di Karnataka, pemandu sebelum itu membawa bas melebihi had laju dipercayai sebagai punca nahas. Bas terbabit tenggelam pada sisinya dengan pintu masuk bas berada di bahagian bawah, sekaligus menyebabkan mangsa mati lemas kerana tidak menemui jalan keluar. Rakaman menunjukkan orang ramai mengikat tali pada bas berkenaan dalam usaha menarik bangkai kenderaan itu keluar dari dasar air. Kebanyakan mangsa yang maut adalah pelajar sekolah. Tunjuk perasaan membantah kenaikan harga minyak di Paris, Perancis semakin tidak terkawal. Masuk hujung minggu kedua, penunjuk perasaan berkumpul di lokasi-lokasi penting sekitar bandar sekaligus menjejaskan kegiatan penduduk dan juga pelancong. Ada yang bertindak luar kawalan membaling objek keras ke arah polis. Malah ada segelintir yang sengaja mencetuskan kebakaran di tengah-tengah kawasan membeli belah mewah Champs-Élysées. Polis bertindak balas dengan melepaskan gas pemedih mata dan tembakan peluru getah bagi mengusir perusuh. Sekurang-kurangnya 130 orang ditahan dalam rusuhan setakat ini. Di Amerika Syarikat, kemeriahan Hari Membeli Belah dikenali sebagai Black Friday gempar dengan insiden tembakan. Kejadian berlaku di Kompleks Gardens Mall, New Jersey sekitar jam 8 malam waktu tempatan. Tembakan mencetuskan panik dalam kalangan orang ramai ketika bangunan berkenaan sesak dengan pengunjung yang cuba mendapatkan tawaran harga murah. Seorang lelaki cedera ringan selepas terkena tembakan di bahagian pergelangan tangan. Bangunan berkenaan terpaksa dikosongkan segera dalam usaha menjejak suspek. Bagaimanapun, tiada suspek mahupun senjata berjaya ditemui. Hujan lebat melanda utara Iraq sejak beberapa hari lalu mencetuskan bah serta banjir lumpur di beberapa kawasan. Paling teruk terjejas daerah Shirkat dengan 12 kematian dilaporkan. Banjir turut menyebabkan kerosakan beberapa infrastruktur penting dan kediaman penduduk. Menurut pegawai daerah Shirkat, sekitar 5,000 penduduk sudah dipindahkan. Paras air banjir dilaporkan paling tinggi pada Khamis lalu iaitu 2 meter dan sudah mula surut secara perlahan. Namun keadaan berlumpur menyukarkan kehidupan penduduk. Kita ke laporan sukan. Pasukan kebangsaan melengkapkan saingan kumpulan A kejuaraan AFF Suzuki 2018 dengan membenam Myanmar 3-0. Keputusan itu menyaksikan Malaysia layak ke peringkat separuh akhir dengan menyingkirkan lawan pada saat akhir untuk bergelar naib juara, mengiringi Vietnam selepas mencatat kemenangan selesa 3-0 ke atas Kemboja. Pertemuan Malaysia dan Myanmar di Stadium Nasional Bukit Jalil merupakan perhitungan kalah mati bagi kedua-dua pasukan yang memburu tempat ke separuh akhir. Sokongan padu penyokong tuan rumah seramai 83,000 yang memenuhi tempat duduk ternyata menjadi azimat tambahan Harimau Melaya.
Minit ke-26, gerakan sayap yang disambung Muhammadul Sumareh membuka ruang buat Nur Syahrul Idlan Talha mencatat nama selaku penjaring dengan meletakkan Malaysia di depan. Tuan rumah lega seketika apabila pelawat hampir-hampir menyamakan kedudukan. Mujur ketangkasan penjaga gol Muhammad Farizal Marlias menafikan percubaan. Serangan balas dari bahagian kanan sekali lagi membuahkan hasil apabila gerakan Safawi Rashid memaksa lawan dihukum dengan sepakan penalti. Peluang itu disempurnakan sebaiknya oleh ketua pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak membolehkan Malaysia menutup babak pertama dengan kedudukan selesa 2-0. Terus menguasai permainan pada babak kedua, gol ketiga berjaya ditambah minit ke-87 selepas bola yang cuba dikeluarkan pertahanan Myanmar terkena Zakwan dan melantun masuk ke gawang. Keputusan 3-0 memastikan Harimau Malaya mengutip kemenangan ketiga dari 4 perlawanan dan meraih tempat kedua kumpulan A sementara Myanmar turun ke tangga ketiga yang mengumpul 7 mata. Ya, memang tiap-tiap game, tiap-tiap kali apabila pemain turun di Stadium Bukit Jalil, kita tahu sambutan atau sokongan pada seluruh peminat di stadium cukup memberi kita satu motivasi yang tinggi dan merangsangkan. So, saya harap pemain-pemain dapat sokongan padu daripada penyokong, memberi satu persembahan yang terbaik untuk mereka lah, kerana kita tahu kadang-kadang penyokong datang daripada jauh ingin melihat persembahan terbaik. Yang penting pemain juga memberi satu kemenangan untuk mereka lah, ya. Pemain juga puas dengan kejayaan yang diraih sekaligus membuktikan Harimau Malaya ternyata mempunyai taring yang tersendiri. Kita dapat kemenangan yang sangat penting untuk pasukan Malaysia. Performance, of course, masing-masing berikan 100%. Saya sangat-sangat menghormati rakan-rakan yang lain, junior yang ada, senior yang ada. Mereka memberikan aksi yang terbaik malam ni. Walaupun macam-macam tekanan, macam-macam kritikan. Vietnam pula menepati ramalan menewaskan Kemboja dalam aksi terakhir mereka sekaligus menamatkan kempen selaku juara kumpulan A. Selaku pasukan pilihan, Vietnam memiliki kelebihan beraksi di tempat sendiri menentang Kemboja yang sudah pun tidak berpeluang untuk mara ke peringkat seterusnya. Separuh masa pertama berkesudahan 2-0 berpihak tuan rumah, hasil jaringan pantas dalam tempoh 2 minit bermula disumbangkan Nguyen Tien Lin sebelum Nguyen Chuang Hai menggandakan kedudukan 4 minit sebelum rehat. Van Duc Phan kemudian melengkapkan kemenangan 3-0 tuan rumah menerusi gol minit ke-61 dan membawa mereka layak ke peringkat separuh akhir selepas ini. Menjelang sambutan Krismas dan cuti sekolah ini, jualan barang-barang mainan pastinya kembali melonjak. Dan sebagai penutup tirai Buletin 1.30, kita saksikan senarai 12 mainan yang menjadi pilihan utama kanak-kanak di UK. Saya Azhar Tagaya, selamat berhujung minggu dan salam hormat.